Kawan dan salam sejahtera semua ya. Pencerahan saya petang ni berkenaan dengan isu yang mana saya terbaca di media sosial berkenaan isu panas yang mana kecoh sekarang ini berkenaan dengan isu kenaikan harga minyak masak yang melambung tinggi. Ini dikatakan oleh rakyat. Tetapi apa yang saya baca di media yang ada hari ini iaitu di berita harian, saya terkejut pula. Menteri mengatakan kenaikan harga minyak masak adalah munasabah. Sebab dia mengatakan bahawa harga minyak masak di pasaran sekitar RM30 bagi botol 5 kilogram adalah munasabah memandangkan kenaikan harga minyak sawit bertapis yang tinggi pada masa ini. Dan kenapa juga harga minyak masak ini mahal? Kerana harga minyak sawit bertapis lebih tinggi pada sekitar RM5.000 per tan. Ini kata Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komuniti iaitu Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Sebelum saya buat penyerahan tentang isu ini, yang pertama kerajaan ini gagal, yang kedua menteri ini juga gagal. Ini kalau menurut saya sebagai rakyat, kerana apa yang dia perkatakan di jawapan dia di media ini adalah satu kegagalan yang mana dia sebagai menteri dan juga kerajaan. Sebabnya, inilah yang saya maksudkan selalu saya perkatakan, yaitu kurensi dan inflasi. Kurensi itu tukaran mata uang, tapi inflasi saya tak pastilah, tapi inflasi lah saya tahunya inflasi saja. Kenapa perkara ini berlaku? Mungkin saya bukan pakar ekonomi ya, tetapi saya sebagai rakyat senang melihat ini. Inflasi ini akan berlaku apabila kita punya ekonomi drop. Begitu juga dengan tukaran wang kita ini, dia serentak. Jadi apabila ekonomi kita tidak bagus, pentadbiran negara kita tidak bagus, maka berlaku hal ini apabila harga melambung, harga barang apabila mata wang kita jatuh, harga barang akan naik. Begitu juga inflasi akan berlaku di situ. Saya ambil mudah, seperti mana yang saya selalu katakan, kita pergi ke Singapura, barang yang dibawa daripada Malaysia yang dijual ke Singapura. Ini saya pakai bahasa kampung ya, bahasa mudah sekali. Kita bawa daripada Malaysia, daripada Tambak Johor umpamanya, masuk ke Singapura. Itu yang saya katakan, satu tin Coca-Cola, harga di Malaysia yang botol mungkin satu botol kecil, harga dia $1. Itu di Singapura. Ataupun 90 sen dolar, Singapura dolar. Tetapi yang ada di Malaysia ni, harga dia RM2.80 ataupun RM2.70. Harga itu sama. Kalau beza pun 1 sen, 2 sen macam tu. Ini adalah disebabkan inflasi berlaku di situ. Bila kita yang di Singapura membeli harga Coca-Cola ini dengan nilai $1 ataupun 90 sen dolar, kita merasa bahawa ini murah kerana gaji saya di Singapura adalah $3,000 ataupun $1,000 sesuai dengan gaji. Tetapi apa yang berlaku di Malaysia hari ini, gaji yang ada di Malaysia ni sekitarnya, kalau orang biasa ni sekitarnya di bawah 2,000. Jadi kalau kamu beli Coca-Cola itu harganya RM2.70 sebotol kecil, itu tidak sesuai. Ini yang berlaku sebenarnya kepada minyak masak kita ini. Tetapi kerana menteri ini tidak tahu nak jawab, sebenarnya pada saya dia tidak tahu tentang inflasi ataupun tentang kita punya ekonomi ini berkenaan dengan inflasi ini. Kalau terjadinya hal seperti ini, inilah kerana berlakunya kenaikan harga minyak masak ini tadi. Ini adalah inflasi berlaku. Memang terbantu juga dengan harga pasaran yang tinggi, tetapi inflasi ini yang paling banyak di sini. Ini mungkin ada pakar ekonomi yang menonton channel saya ini boleh memperjelaskan kepada orang lain. Kalau saya salah tolong betulkan, tetapi inflasi paling banyak berlaku di sini. Tukaran mata wang kita ini dah jatuh teruk. Kalau kita perhatikan sekarang ini US dollar sudah 4.1 ataupun 4.09 ataupun sampai pernah beberapa bulan yang lalu 4.3. Begitu juga kalau kita tengok dolar Singapura dollar, dulu dia daripada 2.7, dia sekarang sudah 3.1 ataupun 3.2. Ini dah berlaku. Jadi inflasi itu memang berlaku dengan teruk. Begitu juga dengan kalau kita lihat apa yang berlaku hari ini,
Kalau kita makan gaji yang dulu, kalau orang dulu selalu kita dengar orang dulu kata mereka makan gaji 1.000 dulu. Kalau orang makan gaji 800 ataupun berapa, mereka bawa RM50 ataupun bawa 100 pergi ke supermarket, penuh mereka punya teluri. Tapi hari ini tak ada apa kan. Inilah inflasi sudah berlaku dan kenaikan itu sebenarnya daripada inflasi. Nah, ini yang kita kata bila kenapa perkara ini berlaku? Kerana kegagalan kerajaan kita. Kegagalan kerajaan kita ini untuk menarik pelabur dan ekonomi kita ini mereka tidak kawal dengan baik, maka ini berlaku. Banyaklah partnya di situ, tapi saya nak perjelaskan secara detail ataupun secara halus lah orang kata. Saya bukan part orang ekonomi, tetapi saya memperjelaskan kepada rakyat secara kasarnya bahawa cara menteri ini jawab ada betulnya tapi tidak tepat. Dia menyorok bahawa dia tidak gagal. Sebenarnya mereka telah gagal di sini. Inilah yang berlaku. Tetapi kalau sembang mereka ni, itulah orang kata, saya tak nak sebut lah binatang apa yang sampai pun boleh terbang mereka katakan. Tapi ini yang berlaku sebenarnya. Kenaikan ini kita boleh kawalkan. Dia boleh turun apabila ekonomi kita baik, kita punya keadaan politik kita ini bagus, pelabur masuk dan kita punya kembali sedia kala kerjaan kita seperti yang dahulu, maka benda ini akan boleh turun. Tetapi kalau ekonomi kita seperti ini, kita punya inflasi semakin jatuh, maka ini akan membawakan negara kita ini boleh-bolehnya ke arah kebangkrapan. Ini akan berlaku sebenarnya. Tetapi kita rakyat hari ini tidak nampak di situ. Karena kita ini rakyat biasa yang kita kata dah aku kerja besok dapat ni. Tapi kalau kita berada di luar negeri, contohnya tidak payah jauh, kita berada di Singapura, kita boleh merasakan bahawa kita punya nilai mata wang ini teruk. Karena apa? Barang yang dibawa ke Singapura, barang kita ni yang dibawa ke Singapura, yang dijual di Singapura ni, kadang-kadang lebih murah daripada di negara kita ini. Hari ini. Ini bukan saya menipu kawan-kawan. Ini hakikat. Mungkin ada yang daripada Singapura yang menonton channel saya ini dan cuba buat penilaian harga barang dekat Malaysia dengan barang yang ada di Singapura. Jangan cerita yang barang elektronik dia lah. Elektronik dia memang itu dah memang murah lah kerana mereka tax mereka dah berbeza. Ini kita cerita hal makan ya, barang-barang makan yang kita bawa dari Malaysia ke Singapura. Nah, ini memang berlaku. Inflasi ini yang mereka telah buat sendiri ini dalam kerajaan ni. Benda ni berlaku kerana kegagalan kerajaan dan kegagalan menteri. Jadi dia nak menutup apa yang dia sendiri syok sendiri. Tidak guna kalau harga minyak sawit kita melonjak sampai 10,000 pun, tetapi harga barang naik, untuk apa? Tidak ada maknanya kepada pekebun ke, kepada petani ke, kepada siapa-siapa ke, tak ada gunanya. Karena bendanya kita harus menaikkan ekonomi kita, kembalikan kepada sedia kala. Yang mana kalau kita tengok dulu dolar berada di paras 3.8, Singapura dolar dia 2.3. Hari ini kita punya mata wang tu dah jatuh teruk. Mungkin kita tengok rupiah, dia rupiah beratus-ratus berjuta-juta, tapi sebenarnya mereka lebih tinggi. Begitu juga dengan negara lain seperti Filipina, peso mereka lebih tinggi daripada nilai kita ni. Jadi kita ni rakyat yang tidak tahu ni, kita syok lah, wah ini ringgit ni pun macam besar. Tidak besar dah. Thailand saja kita pun dah jatuh teruk. Ini kita kena tahu sedikit, walaupun saya tidak ada latar belakang ekonomi, tolong-langging saya bercakap, tetapi untuk kita nak tahu bahawa kenapa perkara ini berlaku. Ini adalah diakibatnya daripada kegagalan kerajaan, yang mana mereka cuba sorok lah tentang isu ini, tetapi mereka tidak akan mampu menyelamatkan. Yang mampu selamatkan perkara ini adalah mereka harus buka parlimen dan kalau patut mereka serahkan jawatan ini kepada YDP Agong dan kita kena bentuk satu kerajaan baru. Kalau tidak,
negara kita ini akan jadi macam ini. So, inilah pencerahan saya. Sekian, terima kasih.